di salah sebuah blok asrama lelaki di sebuah IPTA. Keadaan agak riuh rendah dengan suara pelajar-pelajar yang baru pulang dari kelas dan aktiviti riadah petang. Keadaan di dalam bilik air kecoh dengan bunyi air pancur dan hilai tawa pelajar-pelajar yang sedang menunggu giliran di luar bilik mandi. Ada juga yang sudah bergerak ke masjid. Saiful menyikat rambut di depan cermin biliknya. Dia adalah seorang pelajar jurusan seni reka dan visual. Semester ini adalah semesternya yang terakhir. Semua tugasan terakhirnya perlu digantung dan dipamerkan di studio untuk pembentangan pada keesokan hari. Saiful mahu bergerak ke studio dengan lebih awal kerana dia mahu menyiapkan kerjanya dengan cepat. Bila kerja siap awal, bolehlah dia berbual-bual dan membantu rakan-rakannya yang lain, lebih-lebih lagi dengan Farah. Kawan biliknya masuk dengan berseluar pendek sambil mengeringkan rambut dengan tuala. Kau ni siap-siap nak pergi mana? Pergi masjid Aku nak pergi studio lah, nak gantung assignment. Esok final present weh. Awal gila maghrib ni kot. Kau jalan sorang-sorang maghrib ni tak takut ke? Nak pula lalu Tasik tu. Ngarut je lah. Mana ada apa-apa kat Tasik tu. Cerita-cerita senior je nak takutkan budak-budak junior. Aku lagi takut dengan lecturer aku ni esok. Setakat penunggu Tasik apa dah hal. Bukan dia yang assess aku nanti. Dah aku nak gerak dah ni. Dia terus bergegas keluar dan terserempak dengan lebih ramai rakan-rakan di bloknya. Mereka semua mengusiknya supaya berjaga-jaga kalau diganggu makhluk halus di waktu maghrib. Hanya tinggal beberapa minit sahaja lagi sebelum azan maghrib berkumandang. Matahari sudah lebih separuh tenggelam di balik ufuk. Walaupun langit senja selalunya kelihatan menawan, ia adalah waktu yang sangat berbahaya. Lebih-lebih lagi pada kanak-kanak. Orang-orang tua selalu berpesan jangan berada di luar pada waktu senja. Pada ketika inilah makhluk-makhluk gaib mula keluar merayau. Ibarat seperti memulakan shift kerja pada awal pagi, masih segar dan bersemangat untuk bekerja. Dia melintas dewan makan, beberapa blok asrama lelaki dan perkarangan masjid sebelum sampai di kawasan Tasik. Beberapa orang pelajar yang sedang berjalan ke masjid menyapa dan mengangguk ke arah Saiful. Setelah melepasi kawasan masjid, dia perlu menyeberangi sebuah jambatan kayu melintasi Tasik tersebut. Keadaan sudah agak malam. Matahari sudah terbenam tetapi suasana masih belum gelap sepenuhnya. Dunia di sekeliling Saiful bertinta biru seperti berada dalam alam lain. Dia dikejutkan dengan hilai tawa perempuan. Saiful berpaling. Suara tersebut datang dari sebuah blok asrama perempuan beberapa ratus meter dari masjid. Saiful mengekek sendirian, mengejek dirinya sendiri. Setelah disampai di seberang Tasik, Saiful perlu menyusuri lorong pejalan kaki beratap yang akan membawanya terus ke bangunan perpustakaan. Kemudian perlu berjalan lagi sebelum sampai ke bangunan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Bulu roma di belakang tengkuknya tiba-tiba merinding. Saiful menoleh ke dalam perpustakaan. Ruang membaca gelap dan kosong, tetapi nalurinya terasa seperti dia diperhatikan. Seolah-olah ada pelajar-pelajar yang masih duduk di meja dan kerusi, merenung gerak-gerinya. Saiful mempercepatkan langkah. Lampu studio sudah terpasang apabila dia sampai.
Saiful memandang sekeliling dan sedikit terkejut dan teruja melihat Farah sudah berada di tempatnya, sedang memasang kerja-kerja di atas display board. Dia segera merapati Farah. Ingat aku paling awal. Dah lama kau sampai? Baru je sampai. Kau dah siap semua? Farah menoleh, kemudian menggeleng perlahan. Saiful berasa hairan dan patah hati apabila tidak dilayan oleh Farah. Dia segera menapak ke tempatnya. Hatinya tertanya-tanya, adakah dia ada terkasar atau tersalah cakap pada Farah hingga membuatkan kawannya itu bersikap dingin. Saiful memulakan kerjanya. Sesekali dia menjenguk ke arah Farah yang masih tekun bekerja. Gadis itu langsung tidak berpaling. Tiba-tiba telefon Saiful berdering nyaring. Saiful menjenguk ke tempat Farah. Gadis itu sudah tiada. Tempatnya juga sudah kosong. Saiful terus menjawab telefon. Hello? Hello? Kau pergi mana? Apa pasal kau cabut balik work kau? Aku baru je nak bergerak ni. Yelah tu. Kau tak payah nak prank aku lah. Prank apa pulaknya ni? Dengan tidak semena-mena, jari jemari sejuk mencengkam jantung Saiful. Lututnya lembik. Suasana dalam studio terasa sangat sunyi. Saiful memandang sekeliling. Kosong. Tetapi hatinya berat, terasa seperti diperhatikan. Dia terus bergegas keluar dan turun ke tingkat bawah. Saiful tidak berhenti memujuk diri sendiri bahawa dia hanya berhalusinasi sebentar tadi, dan juga dia kepenatan penjaga lewat malam selama beberapa hari sebelum ini. Beberapa minit kemudian, rakan-rakan kelasnya lain sudah sampai. Saiful menyertai mereka naik semula ke dalam studio. Pul, kau datang masa maghrib tadi tak ada jumpa apa-apa ke? Mana ada apa-apa. Tadi awek aku call cakap budak bilik dia pengsan, kena kacau masa dekat maghrib. Uish, biar betul. Kena kacau macam mana? Blok awek aku tu kan belakang dia ngadap hutan. Member dia ni duduk kat meja tengah study sambil tunggu masuk waktu maghrib. Sekali dia nampak seorang perempuan ni dah siap pakai telekong kat bawah, dekat area tempat sedai baju, dekat lah dengan area hutan belakang blok dia orang tu. Dia ingat budak dia nampak tu budak on the way nak pergi masjid lah. Lepas tu dia jalan masuk hutan. Saiful membuat keputusan untuk tidak menceritakan kejadiannya dengan Farah tadi. Selepas waktu isyak, studio mulai penuh. Mereka semua memasang dan menyusun artwork sehingga hampir tengah malam. Kerja Saiful sudah siap. Dia langsung tidak melepaskan peluang untuk berbual dan membantu Farah. Rakan-rakan kelasnya lain bergosip dan mengekek di belakang mereka berdua. Hati Saiful kembali berbunga. Kejadian dia diganggu tadi sudah hilang dari kotak memorinya. Setelah siap kerjanya, Farah mengajak Saiful menemannya berjalan balik ke blok. Sebelum mereka turun, Farah menyuruh Saiful untuk menunggunya di tingkat bawah kerana dia perlu ke tandas terlebih dahulu. Saiful menurut.
Dia hanya tersengih seperti kerang busuk, menyusun kata-kata untuk dibualkan selepas ini. Beberapa minit kemudian, Farah kembali dan mereka mula menapak balik. Laluan pejalan kaki sangat sunyi dan kelam. Saiful dan Farah berbual-bual dengan mesra. Kemudian dia terfikir untuk meluahkan isi hatinya. Saiful menelan Leo, tetapi belum sempat dia membuat pengakuan, mereka terdengar bunyi tapak kaki. Kemudian mereka berhenti menapak. Bunyi tersebut juga berhenti. Mungkin ianya hanya bunyi langkah mereka yang bergema di bawah bumbung lorong pejalan kaki itu. Saiful dan Farah berjalan semula. Bunyi tersebut kembali lagi. Apabila mereka berhenti, ia masih bergema untuk 2-3 langkah lagi sebelum senyap. Dan ianya datang tepat dari atas kepala mereka. Saiful menarik tangan Farah dan mereka terus membuka langkah 1000. Setelah memecut untuk beberapa puluh meter, Farah berhenti berlari. Saiful melepaskan tangannya dan menoleh ke belakang. Hah?